A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jadi insya-Allah ni kelas pertama kita berkait dalam kursus hukum syarak dan sumber-sumbernya, degree pengajian Islam di Universiti Sultan Azlan Shah. Seperti sedia maklum, saya dah maklumkan untuk masing-masing beli buku ni, Pengantar Usul Fiqh, yang dikarang oleh Prof. Madya Dr. Irwan dan Prof. Madya Dr. Azman, cetakan USIM. Dr. Irwan ni lecturer USIM. Kenapa saya wajibkan beli buku ni? Disebabkan memang saya akan guna buku ni dan takkan ada slide. Saya tak sempat buat slide. Sem ni saya baru dapat subjek ni. Dan saya dapat subjek-subjek lain semua baru. Memang saya tak sempat nak buat slide. Jadi yang ada kat Ustaz, macam saya cakap sebelum ni, boleh ambil kat saya. Yang ada kat Kuala Kangsar, yang tak ada boleh beli kat Shopee. Memang wajib, saya wajibkan disebabkan memang saya akan go through buku ni. Siapa tak ada, sangat-sangat susah untuk ikutlah apa yang saya ngajar. Presentation, quiz based on saya punya lecture lah. Apa lagi, presentation final, memang akan konten buku ni. Untuk introduction, suka untuk saya terangkan, memberi penerangan secara ringkas sebelum kita masuk secara akademik. Maksudnya kita baca buku ni. Subjek kita hukum syarak dan sumber-sumbernya. Tapi kenapa nama buku Pengantar Usul Fiqh? Pengantar ni apa? Pengantar ni lebih kepada introduction lah. Maksudnya pemula kepada usul fiqh. Subjek kita dekat Ustaz, kalau pengajian Islam ni, setahu saya, untuk subjek ni yang saya ngajar ni, sumber hukum syarak dan sumber-sumbernya adalah prasyarat untuk korang semua nanti ambil subjek yang seterusnya, iaitu metodologi istinbat hukum, yang kebiasaannya akan diajar oleh Ustaz Mustaqim KJ Syariah sekarang. Kenapa menjadi prasyarat? Ni saya nak terangkan sikit. Secara orang kampung je, ni secara mudah lah, saya tak pergi secara akademik lagi, untuk bagi nampak apa yang kita nak belajar ni. Secara mudah, secara orang kampung, bila sebut usul fiqh, apa tu usul fiqh? Mudahnya adalah usul fiqh ni adalah satu proses bagaimana untuk mengeluarkan sesuatu hukum syarak, yang mana satu hukum syarak ni kita panggil fiqh, ilmu fiqh. Apa tu ilmu fiqh? Yang terbagi 4 lah, yang biasa ulama pecahkan: fiqh ibadah, fiqh munakahat, fiqh muamalah, fiqh jenayah. Yang mana dalam fiqh ibadah ni, contoh kita tengok solat zuhur tu wajib. Wajib itu hukum syarak. Wajib ini adalah satu hukum yang kita nak tahu. Kita sebagai manusia, sebagai seorang Muslim, orang awam, yang kita nak tahu adalah end product, produk terakhir, iaitu hukum. Kita nak tahu solat tu wajib ke tak, solat ni sunat, solat ni boleh buat ke tak lepas asar. Kita nak tahu boleh ke tak. Kita biasa tak nak tahu sangat bagaimana proses untuk dapat hukum tu. Sebab tu, sebagai contoh isu-isu semasa, contohlah kita nak tahu isu apa hukum main PUBG, apa hukum vaksin, guna vaksin. Contohlah kita nak tahu, orang awam biasanya dia nak tahu kesimpulan je. Contoh kita kata sekarang, yang sebelum ni agak banyak dekat media sosial. Kita biasa guna media sosial dekat Facebook, dekat Insta, IG semua ni. Yang agak aktif adalah Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Dia keluarkan satu artikel, apa hukum PUBG, apa hukum vaksin, contoh. Kadang-kadang ataupun kebiasaannya orang awam, dia takkan nak baca daripada awal sampai habis tu. Dia nak aja kesimpulan je, dia nak tahu hukum.
Hukum tu fiqh. So satu hukum and product yang sama ada dia wajib ataupun sunat ataupun harus ataupun makruh ataupun haram, ini adalah end product fiqh. Adapun bagaimana nak dapat hukum ni, dia perlu melalui proses nak tahu apa dalil yang boleh diguna dan bagaimana nak berinteraksi dengan dalil-dalil yang ada, Al-Quran, Sunnah, Qiyas, Ijma', Istishab, Istihsan, apa semua ni, bagaimana ni satu, apa hujah yang kita boleh guna, satu isu lagi, bagaimana kita nak guna benda-benda yang ada ni. Proses ni lah untuk mengeluarkan satu hukum and product ni, inilah dipanggil usul fiqh, ilmu usul fiqh. Atau nak mudah secara analoginya yang boleh saya bagi, bagaimana ilmu usul fiqh ni adalah contoh, kita orang awam ataupun kita orang yang nak makan ni, biasanya kita nak hasil je, end product tu lah. Contoh kita nak kari ayam je, kita nak makan kari ayam, apa yang kita cari? Kari ayam. Contoh kita pergi kedai beli kari ayam. Okay, contoh tak pandai masak lah, contoh saya tak pandai masak, saya beli kari ayam dekat kedai, inilah kari ayam end product. Cuma untuk menghasilkan kari ayam ni, seseorang itu perlulah mengetahui apa barang-barang yang digunakan untuk untuk masak kari ayam ni lah, untuk menghasilkan kari ayam. So dia kena tahulah untuk buat kari ayam ni kena beli apa. Kena beli contoh ayam, confirm dah, kari, santan, bawang, kentang, apa lagi, cili, contoh. So ini satu, apa orang kata, sumber ataupun ini ingredient dia lah, resepi dia ataupun dia punya bahan-bahan, ingredient, bahan-bahan dia. So ini satu isu, bahan-bahan dia. Dah kalau ada pun bahan, dah ada ayam, dah ada kari, dah ada cili, proses dia lain pula. Proses dia macam mana? Nak masuk ayam dulu ke? Ayam kena basuh ke tak? Bawang nak potong macam mana? Nak kena tumis berapa lama? Lepas tu nak masuk kari bila? Nak masuk santan bila? Ini proses. Bila dah tahu proses, barulah dapat kari ayam lah sekali. So dalam usul fiqh adalah kedua-dua benda ni. Satu nak tahu bahan, satu lagi nak tahu proses. Secara mudahnya, yang kita nak belajar ni, hukum syarak dan sumber-sumbernya ni adalah yang dekat tahu sumber-sumbernya ni. Maksudnya nak contoh nak masak ayam tadi, nak masak kari ayam tadi, nak beli apa? Nak beli barang apa ni? Nak pergi market, nak pergi kedai ni, nak beli apa? Ni yang kita nak belajar dekat, maksudnya usul fiqh ni dua-dua, gabungan antara ni dan ni. So yang sebab kita ada dua subjek dekat, sebab tu kat Ustaz ni belajar dua, satu hukum syarak dan sumber-sumbernya. Yang ni nak tahu hukum, maksudnya hukum ni yang nak tadi end product wajib 5 ni, apa yang perlu guna, apa yang nak digunakan dalam nak tahu hukum ni. Inilah sumber hukum syarak, Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas dan banyak lagi tu. Ni yang kita akan belajar dalam buku ni. Adapun proses bagaimana nak masak tadi, contoh nak masak bagaimana tumis lama mana, kari masuk bila, ayam masuk bila, proses ni, ni nanti akan belajar dalam subjek ataupun kursus metodologi istinbat hukum. Bagaimana metodologi nak guna atas ni tadi yang kita akan belajar ni. Tu nanti akan belajar dengan Ustaz Mustaqim, insya-Allah. Itu secara ringkas ataupun secara orang kampungnya saya nak terangkan kenapa buku ni pengantar usul fiqh kita guna, sedangkan nama subjek hukum syarak dan sumber-sumbernya. So sebab usul fiqh tu secara mudah orang kampungnya saya nak beritahu ada dua, merangkumi dua proses ni lah. Satu tahu ingredient dia apa, yang ni kita akan tengok, dan nanti metodologi nanti akan belajar sem yang berikutnya, insya-Allah. Sebab itulah persyarat untuk ambil subjek metodologi kena ada yang ni dulu. Okey. Jadi apa yang kita akan belajar dalam kelas ni, hukum syarak dan sumber-sumbernya. Yang akan kita belajar boleh tengok dekat isi kandungan. So kat isi kandungan, buka dekat isi kandungan, apa yang kita akan belajar, tengok isi kandungan ni lah. Pertama,
kita akan belajar tengok bahagian 1 tu pengenalan usul fiqh. So pengenalan dulu, pengenalan usul fiqh. Pertama kita akan tengok apa definisi dan kepentingan usul fiqh. Yang kedua kita akan tengok sejarah perkembangan, bagaimana usul fiqh ini berkembang daripada zaman Nabi sampailah ke zaman tabi'in yang mana waktu tu dibukukan, dan bila dah dibukukan sampai ke zaman kita. Yang ketiga kita akan tengok hukum syarak. Apa tu hukum syarak? Ada taklifiyah dan ada wad'i. Kita akan tengok nanti. Kemudian bahagian kedua, ni bahagian kedua masuk sumber-sumber utama hukum, yang penulis membahagikan kepada sumber-sumber utama hukum dan sumber-sumber tambahan hukum. Kadang-kadang kita biasa dengar sumber hukum yang disepakati dan sumber hukum yang tidak disepakati. Itu tak apalah, itu dalam isu istilah. Kenapa penulis menggunakan utama dan tambahan? Disebabkan penulis buku ni berpandangan yang utama ni maksudnya semua guna. Yang ni memang utama. Maksudnya 4 ni, Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Memang semua guna. Yang kalau kita belajar sebelum ni, yang tak disepakati, yang macam-macam ni lah, yang masalih mursalah, uruh dan sebagainya, tak disepakati tu maksudnya ada mazhab ni guna ni, ada mazhab ni guna ni. Tapi penulis menggunakan tambahan disebabkan penulis merasakan pada zaman sekarang benda ni jadi tambahan disebabkan dalam setiap fatwa kebiasaannya menggunakan semua benda ni tanpa mengira mazhab. Lebih kepada melihat keperluan yang ada lah. So sebab tu dia kata tambahan. Ini dalam fatwa, kalau tengok fatwa mana-mana pun, fatwa kebangsaan ke negeri mana-mana akan gunakan benda ni. Dan bahagian keempat kita akan tengok sikit berkaitan ijtihad dan maqasid. Itu je lah yang akan kita tengok. Tapi untuk cover benda tu taklah sikit, banyak benda yang kita akan cover satu persatu tu. Bismillah. Okey. Jadi insya-Allah kita akan masuk terus. Saya cuba untuk seperti saya cakap sebelum ni dalam voice note, dalam intro, saya akan cuba, sebab asal kelas kita 3 jam, tapi dalam keadaan online agak sukar untuk kita pergi 3 jam. So saya tak boleh nak pergi secara terlalu detail. Saya akan cuba guna buku ni dan tak terlalu banyak ambil yang luar. Kalau mengajar kelas mungkin boleh disyarah secara lebih detail, tapi dengan keterbatasan keadaan kita yang secara online ni, tu tak apalah. Saya akan pergi secara umum, secara asas. Mungkin sikit-sikit je lah kalau syarah yang banyak-banyak. Cuma apa-apa yang rasa tak clear, boleh tanya je terus dalam WhatsApp. Eloknya tak payah tanya saya private. Saya lebih suka kalau soalan tu ditanya dalam grup, boleh saya jawab. Senang orang lain pun dapat manfaat, insya-Allah. Jadi boleh buka muka surat 16, unit pertama. Sini 16 dah tulis, tapi sebelah tu 17 tu lah. Ini 16. Okey, pertama kita akan pergi apa tu definisi dan kepentingan usul fiqh. Dalam buku ni dia rasa akan slide, sebab tu saya suka. Tidak mudahkan. Okey. So sepatutnya daripada unit pertama ni, hasil pembelajaran yang telah ditetapkan, maksudnya sepatutnya kalaulah kita habis saya habis lecture unit 1 ni, kita semua akan boleh untuk menerangkan apa itu definisi usul fiqh secara bahasa dan secara istilah. Pertama. Yang kedua, kita juga sepatutnya boleh menjelaskan kepentingan usul fiqh dalam penghasilan hukum syarak. 2 yang sepatutnya kita boleh dapat. Jadi pendahuluan. Untuk memahami sesuatu ilmu, ia bergantung kepada gambaran umum ilmu tersebut yang dijelmakan melalui definisinya. Jika dilihat kepada istilah usul fiqh, ia mengandungi 2 perkataan, iaitu usul dan fiqh. Setiap perkataan mempunyai makna tersendiri dan apabila keduanya digabungkan, ia membentuk definisi kepada usul fiqh itu sendiri.
So pendahuluan, penulis nak bagi tahu macam mana kita nak faham ni. Kita nak definisi dulu, kita nak tahu apa maksud usul fiqh. Untuk memaham usul fiqh tu apa, perlunya gambaran umum kepada benda ni lah. So usul al-fiqh, usulul fiqh ni terbina daripada dua perkataan, usul dan al-fiqh. Dan setiap perkataan ni membawa maksud yang tersendiri. Usul tu adalah maksud dia, al-fiqh tu adalah maksud dia. Tapi bila digabungkan dua ni, usul, al-fiqh, akan menjadi satu maksud yang lain, akan ada satu maksud yang berbeza. Itu gambaran umum dulu lah. Maksudnya kita kena faham usul fiqh ini terdiri daripada dua perkataan, satu usul, satu fiqh. Yang mana usul ni ada maksud dia tersendiri, fiqh ni juga ada maksud yang tersendiri. Tapi bila telah digabungkan, akan memberi maksud yang lain, ada maksud dia tersendiri juga. Okey, definisi usul fiqh. Sebelum dijelaskan definisi ilmu, maka kita perlu memahami terlebih dahulu apa maksud dua perkataan, iaitu usul dan fiqh. Ni kita kena faham apa itu usul, apa itu fiqh, sebelum kita tahu apa itu usulul fiqh. So pertama kita kena tahu maksud usul dulu. Usul, dan kita juga perlu memahami maksud dia daripada bahasa satu, dari istilah. Apa beza istilah dan bahasa ni? Bahasa adalah bahasa Arab, sebab usul bahasa Arab, al-fiqh pun bahasa Arab. So first yang kita boleh tahu adalah dari sudut bahasanya. Bahasa, kalau orang, maksudnya orang Arab, kalau usul ni apa? Berbeza dengan istilah disebabkan istilah ni maksudnya untuk dalam ilmu ni je lah. Setiap ilmu tu ada istilah, istilah yang khusus. Sebab setiap ilmu tu adalah istilah. Apa bila sebut istilah-istilah ni, maksud istilah untuk ilmu tersebut. Contoh saya bagi mudah faham, di setiap cabang ilmu tu ada istilah-istilah dia, term-term dia tersendiri. Contoh mudah saya bagi, contohlah kalau yang kita biasa belajar ni, contoh saya biasa bagi dari sudut bahasa. Contoh marfu' adalah yang terangkat, yang diangkat, marfu'. Contoh al-ka'su marfu'un, gelas ini diangkat. Itu diangkatlah, maksud dari sudut bahasa. Bahasa maksudnya orang Arab guna. Itu satu. Dia sudut istilah. Istilah ni ikut ilmu tu lah. Contoh marfu' dalam ilmu nahu, marfu' ni adalah benda yang tanda depan lah. Contoh dhahaba Muhammadun, kat sini Muhammadun yang i'rab. I'rab dia apa Muhammadun ni? Muhammadun adalah fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah. Contoh dalam perbahasan, kalau baca ilmu nahwu je, sebab tu kita perlu cek istilah adalah ilmu nahwu je. Marfu' ni adalah benda yang berbaris depan, fa'il tu berbaris depan, marfu'. Ni dalam istilah ilmu nahwu. Tapi contoh kita tak baca buku nahwu, kita baca buku ulum hadis. Bila baca ulum hadis, jumpa al-hadis al-marfu', hadis marfu'. Hadis marfu' tak boleh nak faham hadis yang baris depan ni tadi. Hadis marfu' adalah hadis yang matanya sampai Nabi contoh. Itu perbahasan. Sebab tu penting memahami istilah, sebab di setiap ilmu tu ada istilah. Jadi dalam ilmu usul fiqh ni, usul tu sendiri, istilah usul tu ada maksud dia tersendiri. Sebab tu kena faham untuk memastikan kita boleh faham apa yang dibahaskan dalam buku tu dengan baik. Tak ada kita usul tapi kita faham benda lain. So secara ringkasnya, saya cuba ringkaskan. Saya mungkin ada benda-benda yang saya tak baca. Cuma dalam sini, apa yang boleh saya kata, dari sudut istilah
ada banyak. Kita tengok dalil, kaedah, perkara yang rajih, istishab, lawan kepada perkara furu', perkara yang dikiaskan ke atasnya al-maqis alaih. Cuma yang untuk usul fiqh, benda apa yang lebih sesuai untuk istilah adalah dalil. Semua sesuai semua, cuma yang lebih kena ataupun yang lebih mudahlah untuk kita faham adalah usul ini adalah dalil. Apa maksud dalil? Maksudnya cuba tengok ayat 18 tu. Contohnya asal dalil kewajipan zakat ialah firman Allah Ta'ala wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. So asal itu adalah dalil. Apa asal kepada wajibnya zakat? Maksudnya kata apa dalil dia? Dalil dia apa? Asal dia, itulah dalil dia. Dalil dia wa atuz zakah. Yang lain tu pun boleh bacalah muka 18 tu, kaedah macam mana perkara yang rajih, macam mana istishab, macam mana lawan kepada furu', macam mana perkara yang dikiaskan ke atasnya bagaimana. Cuma cukup untuk definisi ni bagi saya, untuk usul fiqh cukuplah kita dalil. Okey. So seterusnya muka surat 19, fiqh tu sendiri. Apa maksud fiqh? Daripada bahasa dan istilah. So bahasa, kalau orang Arab bila sebut fiqh, dia dah tahu, mengetahui dan memahami sesuatu perkara. So bila disebutkan fiqh dalam bahasa Arab, dah tahu maksudnya maksudkan mengetahui dan memahami sesuatu secara perkara. Tak kisah perkara apa, sama ada perkara dalam agama, perkara dalam kereta, perkara dalam masak, contoh apa-apa pun menggunakan fiqh. Itu orang Arab guna. Cuma dia sebut istilah usul fiqh ni ataupun istilah ilmu syariah ni, fiqh itu bermaksud mengetahui hukum-hukum syarak berkenaan perbuatan mukallaf yang disandarkan kepada dalil-dalil tafsili. Apa maksudnya? Maksudnya bila sebut fiqh je dalam ilmu syariah, dalam ilmu perbahasan pengajian Islam ni, bila sebut fiqh dah tahu fiqh ni nak bermaksud satu ilmu yang mengetahui tentang hukum-hukum syarak yang wajib, sunat, harus, makruh, haram tu. Mengetahui hukum-hukum syarak ni berkenaan perbuatan mukallaf, maksudnya solat, zakat, apa lagi, puasa, semua ni lah perbuatan yang bersifat perbuatan. Saya duduk ni boleh ke tak? Boleh je tu, harus. Itu hukum fiqh. Perbuatan dia tak berkait. Sebab apa perbuatan maksudnya? Sebab tu dalam ilmu syariah ni ada fiqh, ada akidah, ada akhlak. Maksudnya benda akidah, benda keyakinan. Maksudnya benda contoh, aku meyakini Allah itu satu. Keyakinan dalam hati. Keyakinan tidak termasuk dalam fiqh, disebabkan dia i'tiqadi termasuk dalam ilmu akidah contoh. So sebab tu fiqh ni adalah khusus benda-benda perbuatan mukallaf je. So mengetahui hukum-hukum tadi, tapi dalam perbuatan mukallaf fiqh ni yang disandarkan kepada dalil-dalil tafsili, terperinci, yang ada dalil-dalilnya lah. Maksudnya nak buat kenapa wajib solat, wa aqimus solah, Allah suruh solat. Kenapa harus saya duduk macam ni atas kerusi? Harus sebab tak ada larangan dan tak ada suruhan. So harus. Itu contoh. Ada dalilnya. Okey, itu kita dah tengok maksud satu usul, satu fiqh. So usul adalah dalil. Fiqh adalah satu pengetahuan tentang hukum-hukum syarak yang 5 tu, dan termasuk wada'i terhadap perbuatan mukallaf, perbuatan apa-apa perbuatan lah yang bersifat amali, amalan, daripada dalil-dalil tafsili. Maksudnya secara mudahnya kalau ikut kita faham dah dua ni, so ni dalil ni adalah satu fiqh ni apa, mengetahui hukum syarak terhadap perbuatan mukallaf berdasarkan dalil tafsili. So ni usul dan fiqh ni bila dipecahkan. Cuma sekarang yang kita belajar untuk subjek ni bukan nak belajar fiqh,
dan usul. Tak ada usul lah, dalil. Kita nak belajar usul fiqh. Apa tu usul fiqh? So definisi usul fiqh, terdapat dua definisi usul fiqh dari segi istilah, iaitu definisi al-murakkab, al-idafi dan al-laqabi. Secara ringkas, penulis nak kata usul fiqh, untuk kita define dia, untuk kita memberi maksud kepada dia, disebabkan dia ada dua perkataan. Usul dan fiqh ni, dia boleh didefinisikan dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan cara definisi al-murakkab al-idafi. Apa tu murakkab al-idafi? Maksudnya adalah murakkab idafi ni adalah yang kedua ni ada kaitannya dengan yang pertama. Maksudnya fiqh ni ada kaitan dengan usul. Maksudnya usulu al-fiqhi, contoh usulul fiqh, kan usul fiqh. Jadi ada kaitannya antara fiqh ni. Untuk define dia, kaitan dia ada dua perkataan yang bergabung ni, disandarkan yang pertama ni kepada yang kedua ni kepada yang pertama ni. Itu al-murakkab al-idafi. Ambil point tu dulu. Sedangkan boleh satu lagi definisi yang boleh diberi adalah dengan definisi al-laqabi. Apa maksud al-laqabi? Maksudnya tidaklah diberikan yang pertama, yang kedua ni tak disandarkan kepada yang kedua ni pun, tapi dah dijadikan satu. Maksudnya tadi tak apa, kita tengok yang al-murakkab al-idafi dulu untuk lebih faham apa tu laqabi. Kita tengok definisi al-murakkab al-idafi usul fiqh. So daripada yang pertama, yang kedua ni disandarkan kepada yang pertama ni. Usul fiqh kalau murakkab idafi adalah dalil-dalil fiqh. Tu maksudnya dalil-dalil fiqh. Sebab tadi kita tengok usul tu apa? Usul tu yang kita pakai dalil. Jadi dia ada kaitan. Kalau kita nak definisikan dia menggunakan al-murakkab al-idafi, dia akan jadi dalil-dalil fiqh. Maksudnya usul fiqh tu apa? Usul fiqh tu adalah dalil-dalil bagi fiqh ni. So dia ada kaitan lah antara usul dan fiqh. Usul kita ambil jadi dalil, fiqh lah yang tadi hukum-hukum tu kan. So usul fiqh adalah dalil-dalil bagi perbuatan-perbuatan, dalil-dalil bagi semua hukum-hukum syarak bagi perbuatan mukallaf ni. So definisi pertama usul fiqh disebutkan sebagai al-murakkab al-idafi, iaitu mendefinisikan perkataan, muka 20 mendefinisikan perkataan demi perkataan, iaitu usul dan fiqh. Maksudnya itulah yang saya kata, perkataan demi perkataan. Maksudnya ada kaitan antara usul dan fiqh ni, disandarkan. Ada dua, ada kaitannya. So kena definisikan satu persatu lah. Usul tu apa, fiqh tu apa. Usul tu tadi dalil, ini fiqh ni sekian tu. So usul fiqh apa? Dalil fiqh, dalil bagi fiqh ni. Okay, dapat saya harap dapat. Kalau tak faham pun tanya je dalam grup. Apabila dua perkataan usul dan fiqh digabungkan menjadi satu, iaitu usul fiqh, maka ulama memberikan definisi mudah, iaitu dimaksudkan dengan usul fiqh ialah dalil-dalil fiqh. So itulah maksudnya satu persatu diberi maksud, usul ni apa, fiqh ni apa, dan dicantumkan. Dan bila dicantumkan jadilah usul ni apa, tadi apa, dalil, ni fiqh. So dalil-dalil fiqh jadilah. Itu saya harap faham lah. Itulah dia sebut murakkab idafi yang ada kaitan. So apa, bila dah kata dalil fiqh, usul fiqh tu dalil fiqh. Apa dalil fiqh? Apa tu dalil fiqh? Simbol persoalan. So dalil-dalil fiqh yang dimaksudkan sebagai teras kepada ilmu usul fiqh ialah ilmu fiqh ada 4, iaitu, so bagi fiqh ni, usul dia, dalil dia ada 4 yang terasnya lah. Al-Quran, ijma', qiyas, dan Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. So sebab tu itu kalau disebut murakkab idafi. So usul fiqh adalah dalil-dalil fiqh. Dalil-dalil fiqh apa? Yang 4 ni lah yang teras, dan termasuk yang tambahan lagi lah, yang banyak nanti kita akan bagi. Itu pertama, menurut murakkab idafi. Cuma boleh didefinekan juga. Kita boleh define
Usul fiqh ni disebut laqabi. Laqabi ni lebih kepada dah usul dan fiqh tu dah digabungkan, usul dan fiqh dah digabungkan, tapi dah macam kita tak boleh nak tengok usul ni apa, fiqh ni apa. Usul ni usul lah, fiqh ni fiqh lah, tapi bila dah gabung usul fiqh, bila kita nak define secara laqabi, secara ni lah laqabi ni, secara gelaran ni, secara terus ni, kita tak boleh tengok satu-satu ni lah, terus je. Maksudnya dia ada satu maksud yang lain. Contoh mudah lah saya nak bagi senang faham. Contoh, kita tahu dalam bahasa Inggeris, rama-rama adalah butterfly. Rama-rama, betul. Bila sebut butterfly je, kita dah terbayang rama-rama. Tapi kalau itu dari sudut, sebab kita faham dari sudut laqabi, butterfly. Cuma kita tak cuba untuk definekan dia secara perkata. Kalaulah kita cuba nak definekan secara perkata, kita akan kata okey, butter ni apa? Fly ni apa? Butter ni adalah butter untuk masak tu, contoh lemak-lemak haiwan kan. Butter, fly. Butter yang fly. Butter boleh fly. Butter yang terbang tak boleh. Itu bukan dari sudut laqabi. Dari sudut laqabi ni maksudnya memang digabungkan butter dan fly kalau ikut perkataan dia. Tapi butterfly kita takkan dalam kepala kita, sebab ni dah dia laqabi. Dia memang dah itulah istilah dia, butterfly. Kita takkan fikir lah butter yang terbang, tak. Kita terus automatically kita akan terfikir butterfly adalah rama-rama. Macam tu usul fiqh ni kalau laqabi, usul dan fiqh kita takkan fikir usul ni apa, fiqh ni apa. Tak. Kita dah usul fiqh adalah satu perkara yang lain pula, terasing. Dia bukan, dia ada satu khas dia. Okey, dari sudut laqabi, maksudnya dari sudut laqabi ni dia maksud definisi laqabi ni apa? Kaedah-kaedah yang digunakan untuk menghasilkan istinbat hukum syarak daripada dalil-dalil tafsili. So tak ada dah fiqh. Maksudnya dia ada satu benda yang baru. Usul fiqh adalah satu benda ilmu yang khas. Yang maksud dia apa? Maksudnya inilah kaedah-kaedah yang digunakan untuk menghasilkan istinbat hukum syarak daripada dalil-dalil tafsili. Maksudnya tadi kita tengok usul tu apa, fiqh tu apa, dah tak. Usul fiqh adalah satu benda yang baru ataupun terasing, yang mana maksud usul fiqh adalah satu kaedah. Bila sebut usul fiqh je kita tahu usul fiqh adalah satu ilmu tentang kaedah-kaedah untuk yang digunakan untuk menghasilkan hukum. Maksudnya kita tahu usul fiqh je adalah kaedah-kaedah bagaimana yang bagaimana proses untuk istinbat ataupun nak guna benda ni, nak guna alat-alat yang ada untuk istinbat hukum syarak. Tu bila sebut usul fiqh, itulah sudut laqabi. So terdapat definisi kedua bagi usul fiqh yang tidak melihat perkataan demi perkataan. Yang tadilah murakkab idhafi tadi. Inilah definisi kedua. Tetapi sebagai satu perkataan khas sahaja usul fiqh. Ini khas, maksudnya usul fiqh je lah. Dan bukannya sebagai dua perkataan berasingan. Itulah, bukan kita tengok usul, bukan tengok fiqh, terus usul fiqh. Macam butterfly tadi. Definisi ini dikenali sebagai definisi al-laqabi. Inilah yang saya terang dah tadi. Terdapat beberapa definisi usul fiqh sebagai satu istilah. Antaranya, ni yang dibagi ni, dia bila laqabi, maksudnya usul fiqh tu definisi-definisi ni diambil daripada mana? Daripada ulama. Ulama ada pelbagai. Jadi saya susah nak bagi contoh yang butterfly tadi, tapi untuk mudah fahamnya, terlalu banyak ulama. Setiap ulama ni bagaimana dia define benda tu kadang-kadang berbeza perkataannya, tapi kontennya sebenarnya tak jauh beza. Contohlah butterfly, maksudnya contohlah orang pakar lah, maksudnya rama-rama tu apa? Rama-rama, contoh saya kata rama-rama tu adalah seekor binatang yang mempunyai dua kepak yang cantik. Itu istilah saya. Ada istilah orang kedua, dia kata rama-rama. Tu tanya dia pula, apa itu rama-rama? Rama-rama itu bagi dia adalah satu haiwan yang boleh terbang. Dia tak kata ada kepak, dia kata boleh terbang dan mempunyai
dan prosesnya adalah dimulai dengan menjadi ulat. Contoh je lah macam tu. So bendanya berbeza yang dia cakap, saya berbeza, tapi hanya nak merujuk benda yang sama je, cuma diekspresikan dengan corak yang berbeza lah, tapi nak merujuk butterfly tu juga. Macam tu juga usul fiqh. Usul fiqh ni ada satu benda sama, cuma banyaklah istilah-istilah yang ulama' cuba mendefinisikan usul fiqh ni sendiri dari sudut laqabi ni lah. Antaranya ni lah, yang 1, 2, 3 tu lah. Ada ulama' kata usul fiqh tu mengetahui dalil-dalil fiqh yang ijmali dari segi cara mengistinbat hukum daripadanya, begitu juga mengetahui perihal mujtahid dan ijtihad. Ini definisi yang diberikan oleh Imam Al-Baydawi dalam kitab dia Al-Minhaj. Itu detail lah. Maksudnya setiap ni, buku ni sangat-sangat mudah. Bukan mudah, sangat dimudahkan oleh penulis, sebab buku ni cuba dia untuk mengajar bukan yang betul-betul bukan taraf master, bukan taraf PhD. Dia taraf master, taraf PhD ni nak kena ada ni definisi siapa, dalam mana, itu perlu. Ini untuk mudah faham je. Dia tak ada lah beritahu siapa punya definisi ni. Yang kedua ni pun ada definisi siapa. Ketiga ni pun ada definisi ulama' mana, cuma tak dinyatakan lah. Dan yang kedua dia katakan dalil-dalil hukum dan cara pengertiannya dalalah ke atas hukum secara ijmali. Tak apa, ni 3 ni tak apalah, saya tak pergi detail. Yang penting apa yang kita perlu tahu adalah daripada definisi-definisi di atas semua ni, dapat disimpulkan bahawa ilmu usul fiqh ini ialah kaedah yang digunakan untuk menghasilkan istinbat hukum syarak daripada dalil-dalil tafsili. Itulah secara banyak definisi-definisi yang diberikan oleh ulama'. So penulis menyimpulkan daripada banyak-banyak ni, usul fiqh dari sudut laqabinya adalah kaedah-kaedah yang digunakan untuk menghasilkan ataupun istinbat hukum syarak daripada dalil-dalil tafsili. So usul fiqh tu apa? Ini yang saya cakap daripada awal tadi, secara umum yang saya kata, ni dari sudut termnya. Maksudnya kalau dalam exam kena jawab inilah, tak boleh jawab macam saya cerita tadi. Tadi saya nak bagi mudah faham je. So usul fiqh tu apa? Usul fiqh itu adalah kita tahu kaedah-kaedah untuk istinbat hukum lah, mengeluarkan hukum. Hukum ni, betul hukum ada wajib semua tu, cuma bagaimana nak keluar, dia ada kaedah-kaedah dia. Kaedah-kaedah ni lah yang dipanggil ilmu usulu al-fiqhi tu. Dan ni lah yang kita akan belajar, iaitu pertama tadilah satu kaedah bagaimana proses nak istinbat. Satu lagi, selain kaedah ni juga kita kena tahu apa hukum dia, apa sumber dia. Ni yang kita belajar dalam subjek kita. Apa sumber hukum untuk yang 5 ni, sumber dia apa. Ni yang kita kena tengok sumber. Kita nak tengok sumber dulu sebelum kita nak tahu proses nak keluar tu nanti. Nak main dengan sumber ni, sebelum nak proses kita kena tahu lah ingredient. Orang nak masak kari ayam, kenalah beli bahan dia. Nak beli bahan, kena tahu lah bahan dia apa dulu, baru boleh nak cerita nak masak. Kita cerita beli barang dulu, ni tak ada barang macam mana nak masak. Biar tahu apa barang nak beli dulu, nanti nak masak, jom nanti kita tengok macam mana nak masak. Tu yang penting. Ni lah sebelum kita belajar metodologi nanti istinbat, kita tahu apa yang kita boleh guna dulu tu. Okay, saya harap jelas. Dengan ibarat lain, usul fiqh adalah metod penghasilan dan mengenal istinbat hukum daripada dalil syarak. Ni lah dalil syarak ni lah kita nak tahu metod dan penghasilan. So itu usul fiqh secara menyeluruh. Tapi kena faham yang kita belajar ni, yang boleh saya kata lah, ini usul subjek yang kita akan belajar dengan saya ni usul fiqh 1. Nak tahu sumber dulu. Nanti usul fiqh 2 baru belajar dengan Ustaz Hakim. Tu baru tengok bagaimana metodologi, bagaimana kaedah, metod-metod dia nak guna. Dalil-dalil yang dimaksudkan dalam definisi-definisi di atas adalah sumber-sumber fiqh yang utama seperti Al-Quran, Sunnah,
ijma' dan qiyas atau sumber-sumber fiqh tambahan seperti istihsan dan sampai habis ni lah. So inilah dalil yang disebut kat atas, dalil yang dimaksudkan. Definisi, dalam definisi kan ada dalil ni. So dalil-dalil ni apa? Ni dalil-dalil ni yang kita nak belajar, yang 4 utama ni dan baki yang tambahan ni. Cuma apa benda tu kita kena tahulah. Kita tahu Quran, kita tahu Quran je, tapi nak tengok bagaimana Quran tu, sunnah tu apa, ijma' tu bagaimana, qiyas tu macam mana, istishab tu macam mana, istihsan tu macam mana, saddu zara'i tu macam mana. Kita akan pergi secara detail nanti insya-Allah. Apa yang kita akan belajar. Itu dalil dulu. So seterusnya adalah kepentingan usul fiqh. Apa pentingnya kita belajar usul fiqh ni? Apa pentingnya kita tahu benda ni? So yang dinyatakan di sini oleh penulis, poin yang nak dihighlightkan adalah satu. Banyaklah kepentingan, cuma yang nak dihighlightkan adalah satu, untuk mengetahui hukum syarak melalui kaedah dan proses tertentu. So kita tahu hukum, kenapa pentingnya kita belajar usul fiqh adalah untuk kita tahu hukum syarak ni, yang wajib apa semua ni. Bukan kita tahu hukum ni semata-mata, tapi kita tahu hukum ni melalui proses dan kaedah tertentu. Kita bukan tahu hukum je terus, kita tahu bagaimana nak keluarkan hukum ni. Ataupun dengan kata lain, kita tahu, bukan kita tahu macam mana nak makan kari ayam tu je. Kari ayam sedang nak makan masuk mulut je lah. Makan kat mana? Makan masuk mulut lah. Cuma bagaimana nak buat kaedah, bagaimana proses nak masak kari ayam, itu usul fiqh. So usul fiqh ni lebih kepada benda yang teknikal, proses ni. Jadi penting untuk tahu. Sebab tu kalau perasan dekat masjid, dekat surau, jarang, mungkin ada tapi jarang dia ajar ilmu usul fiqh. Sebab ilmu usul fiqh ni untuk orang takhasus, untuk orang yang ambil mengajar Islam, untuk ambil syariah, untuk ambil usuluddin. Takhasus lah, untuk yang dah memang belajar bidang tu. Untuk orang yang bukan bidang, dia tidak menjadi satu benda yang diletakkan prioriti yang utama, sebab dia benda teknikal. Cuma bagi saya, orang awam juga sangat-sangat baik untuk tahu usul fiqh. Orang awam ni termasuk kita sebenarnya, walaupun kita kata kita tahu pengkhususan mengajar Islam, ada syariah contoh. Walaupun kita pengkhususan, tapi sebenarnya kita masih dalam kategori orang awam ataupun yang tidak mampu untuk berijtihad sendiri. Cuma kenapa perlunya kita tahu ilmu usul fiqh ni? Kita tahu, kita belajar untuk kita lebih appreciate ulama'-ulama' yang mengeluarkan hukum. Disebabkan kita akan tahu, bila kita belajar ilmu usul fiqh ni dengan betul-betul tekun dan faham, sebenarnya terlalu sukar untuk mengeluarkan sesuatu hukum. Bukan sembrono, bukan tengok ayat Quran satu boleh keluarkan hukum, bukan tengok hadis sahih semata boleh keluarkan hukum, bukan boleh tengok teks yang ada pada buku-buku fiqh semata boleh keluarkan hukum. Untuk mengeluarkan hukum sangat-sangat susah. Proses usul fiqh ni, proses nak keluarkan hukum tu banyak proses dan bukan mudah. So membuatkan kita lebih kenal siapa diri kita dan membuatkan kita lebih appreciate apa yang ulama keluarkan. Itu penting lah. Dan untuk kita faham, bila belajar usul fiqh ni, barulah kita tahu, oh kenapa ada 4 mazhab, kenapa ada pendapat berbeza, kenapa ada sekian, kenapa ada orang ni kata tu, orang ni kata ni, tapi masih dalam kalangan ahli sunnati wal jamaah. Tu kita akan, tu pentingnya belajar usul fiqh. Kita akan menjadi lebih terbuka, disebabkan yang penting kita tahu bila kita baca, dia kata pendapat hukum ni sekian dan sekian. Contohlah dia kata hukum A adalah haram. Ada orang mufti kedua kata hukum A adalah wajib, kontra. Tapi bila kita tengok bagaimana dia mengeluarkan hukum menggunakan usul fiqh, kita lebih berlapang dada, kita
kita rasa kita bila belajar usul fiqh kita tahu kenapa benda tu logik berlaku. Itu kepentingan belajar usul fiqh. So secara ringkasnya, maksud satu balik-balik, secara ringkasnya ilmu usul fiqh diungkapkan sebagai satu pengetahuan tentang metodologi dan kaedah yang menjelaskan kepada para fuqaha tentang cara-cara mengistinbat hukum daripada dalil-dalil syarak. Tu bagaimana fuqaha ni saya cakap ni menggunakan dalil-dalil syarak yang menjadi satu ilmu yang mampu membimbing para fuqaha untuk mengistinbat hukum secara sistematik dan berkualiti. Inilah ilmu usul fiqh. Dengan adanya ilmu usul fiqh, bila ada usul, satu metodologi yang jelas, para fuqaha bila nak keluarkan hukum, dia akan mengeluarkan hukum tu dengan sistematik dan kualiti. Maksudnya tidaklah inkonsistensi ataupun tak konsisten, kejap cakap ni, kejap cakap tu. Sebab dia tak ada satu disiplin, dia tak ada satu cara, proses yang betul. Itu menjadi satu problem kepada nanti kita akan pergi, kita akan tengoklah kes-kes untuk lebih faham. Cuma yang penting usul fiqh ni, bila kita ada usul, kita ada manhaj, kita ada disiplin dalam berinteraksi dengan sumber-sumber hukum ni, ada disiplin yang kita pegang, dia menjadikan kita bersistematik dan kualiti lah. Tak adalah kejap kata hukum ni sampai masa kita kata hukum ni pula, tapi cara tu kita tak konsisten. Persoalan yang sering ditemukan, untuk apa usul fiqh dipelajari dan apakah kepentingannya? Tujuan utama dan kepentingan usul fiqh adalah untuk mengetahui hukum syarak melalui kaedah dan proses tertentu. Inilah atau kaedah. Satu kiasan mudah, ni kiasan yang diberilah, tapi kiasan ni satu diberi kiasan untuk orang boleh baca itulah nanti, tapi yang penting ringkasnya dia nak bagi kiasan ni adalah contoh lah. Tadi contoh saya dah bagi nak masak kari tu lah. Usul fiqh ni apa? Usul fiqh ni proses nak tahu ingredient dan nak tahu proses nak masak kari tu lah. So kari ayam tu dah last. Ni proses ni yang dinamakan usul fiqh. Inilah yang kiasan tu boleh baca nanti muka 22 tu. Lebih kurang je lah. Satu dia bagi kiasan doran, maksudnya orang nak tangkap ikan, orang nak ikan. Tapi proses nak dapat ikan tu kena ada joran. Contoh nak masak nasi, kena tahu bagaimana nak masak nasi apa semua. Itu maksudnya proses bagaimana nak dapatkan end product tu. Itu end product. Jadi rumusan yang boleh kita dapat adalah usul fiqh adalah kaedah-kaedah yang digunakan untuk mengistinbatkan hukum syarak daripada dalil-dalil tafsiri. Itu pertama. Apa tu usul fiqh? Usul fiqh adalah kaedah-kaedah tadi, proses tadi untuk mengeluarkan hukum-hukum syarak. Istinbat tu mengeluarkan lah. Yang kedua, dalil fiqh ada 4, iaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ni dalil fiqh yang utama lah, 4 ni. Tambahan ada banyak lagi. Kepentingan usul fiqh adalah untuk mengetahui hukum syarak melalui kaedah dan proses tertentu. Hukum syarak tidak akan terhasil tanpa ilmu usul fiqh. Itu yang kena tahu. Kepentingan maksudnya hukum syarak ni, adanya hukum syarak disebabkan ada usul fiqh ni, ada proses dia ni, kaedah dan proses untuk bermain ataupun berinteraksi dengan raw materials ataupun bahan-bahan yang ada ni lah, yang akan kita tengok bahan-bahan apa yang ada. Yang boleh kita relatekan adalah hukum syarak tidak akan terhasil tanpa ilmu usul fiqh. Maksudnya hukum-hukum syarak, bagaimana mengatakan solat wajib, apa lagi, buat ni sunat, dan nak tahu hukum, contoh yang konten, boleh ke solat jarak dekat masjid sekarang, boleh ke tak sujud pakai mask, boleh ke tak main PUBG, boleh ke tak vaksin, boleh ke tak doktor lelaki sambut bayi perempuan. Itu kita nak tahu hukum. Maksudnya boleh ke tak, harus, contoh dia kata harus, haram contoh. Cuma nak kata haram, nak kata harus, dia kena ada proses usul fiqh ni. Tanpa orang mengetahui usul fiqh, dia takkan boleh mengeluarkan hukum ni. Kalau dia keluarkan tanpa ilmu usul fiqh, dia akan menjadi orang yang bodoh lah, ataupun orang yang tak ada ilmu tapi cakap. Macam itulah, dia cakap tanpa ilmu. Okay, itu jelas. Jadi nak keluarkan hukum,
yang konten ni kena ada ilmu usulul fiqh. Sebab itu seorang mufti sepatutnya pakar dalam ilmu usulul fiqh. So kata kunci untuk yang pertama adalah istinbat, iaitu proses nak keluarkan hukum tu sendiri, dalil. So nak keluarkan hukum tu kena ada dalilnya. Mujtahid tu siapa yang ada ilmu usul fiqh tu lah. Maksudnya orang yang berinteraksi, maksudnya dia yang tahu proses nak keluarkan, proses istinbat nak mengeluarkan hukum tu, istinbat hukum daripada dalil ni, mujtahid lah. Sesumbernya yang mana tu untuk kata kunci. Soalan latihan ni, nanti soalan akan ada quiz, nanti jawab. Tapi bukanlah soalan ni, nanti saya akan bagi soalan berdasarkan apa yang saya lecturekan ni. Jadi cukup sekadar tu untuk kelas pertama. Untuk unit pertama ni, nanti insyaAllah minggu depan kita akan pergi unit kedua. Kita akan tengok sejarah perkembangan usul fiqh. Jadi cukup untuk kelas pertama ni 51 minit. Tu yang saya cakap, mungkin daripada 40 ke sejam. Kalau lebih pun sejam lebih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.